A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Marilah kita sama-sama, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, untuk memulakan majlis kita, kita baca bersama-sama Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang berbahagia Tuan Imam Masjid Al-Hana, yang dikasihi ahli-ahli jawatan kuasa takmir masjid, tuan-tuan guru, alim ulama, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita berjumpa semula pada bulan ini. Kita telah menjelaskan pada muka surat 21, kita telah menjelaskan pada bulan yang lalu bahagian yang ke-12, macam mana yang dikatakan kita nak beriman dengan Allah, yang disebut sebagai kita dikatakan orang mukmin. Dalam 12 perkara 12 itu, jangan sama sekali kita syirik kepada Allah. Syirik sama ada di dalam bentuk akidah atau bentuk budaya atau bentuk sifat-sifat kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok kadang-kadang kita begitu berhati-hati di dalam syirik bersangkut dengan akidah. Kita jaga sangat. Tapi syirik yang bersangkut dengan budaya, kita tak ambil peduli. Syirik bersangkut dengan sifat-sifat kita, kita tak ambil peduli. Contohnya, tuan-tuan dan puan-puan, dia kita fikir mudah, tapi dia termasuk syirik apabila melakukan dari segi budaya. Kita umat Nabi Muhammad, kita orang Islam, tapi kita terikut-ikut membina tatu di tubuh badan. Kadang-kadang kita tak buat tatu, tapi kita ambil duit shilling, layuk di api, demah, bagi dagu terbelah, macam John Travolta. Termasuk dalam syirik budaya. Jangan duk fikir mudah saja. Ini tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu yang ke-12 kita telah terangkan pada bulan yang lalu. Jangan sama sekali kita melakukan syirik kepada Allah, sama ada syirik kita di dalam akidah atau dalam amalan atau dalam budaya atau dalam sifat. Itu telah kita terangkan pada pada bulan yang lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rusulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Kita telah menerangkan pada bulan yang lalu, Allah Subhanahu wa taala telah membangkitkan, mengutuskan setiap umat itu rasul ataupun messenger. Sebab itu orang putih
Nama satu orang putih, nama dia Brooke Atkinson. Dia mengambil sempena dalam hal ini, tuan-tuan dan puan-puan. Islam tu dia ambil, maka dia sebut di dalam bahasa orang putih dia. Dia kata manusia nak bagi cemerlang mesti ada 3 perkara. Yang pertama, dia kena ada vision. Yang kedua, dia kena ada mission. Yang ketiga, dia kena ada action. Sebut pasal vision di Langkawi ni tak ada masalah. Pergi di Ismail Group, anak-anak berjenis berapa? Ada vision berkotak-kotak. Bukan vision tu. Vision maksud dia wawasan kita. Wawasan kita tidak akan sampai ke mana kalau kita tidak ada mission. Mission ini messenger. Paling tidak diri kita sebagai messenger. Dan kalau kita ada sebagai messenger tetapi kita tidak ada action, no point. Sebab itu 3 perkara ni kena ada. Vision, mission, action. Yang kita duk ada action. Yang tu hang ni action ni. Yang tu ada. Baik, kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai messenger membawa 2 perkara utama. Yang pertama, mengajak semua umat-umatnya untuk menyembah Allah. Tak ada kata Nabi excuse ataupun Nabi berkompromi di dalam hal ini, tak ada. Tuan-tuan dan puan-puan, yang kedua, untuk menjauhi perkara-perkara yang boleh membawakan kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang disebut sebagai Taghut, Toroh. Baik, hari ini kita masuk yang ke-13. Baru sampai yang ke-13. Muka surat 21. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya barangkali masih ada lagi kot kitab, buku ni ada di Jawatankuasa Masjid. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak memilikinya, berhubung dengan Jawatankuasa Masjid. Baik, yang ke-13, saya juga mestilah takut hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak takut kepada yang lain. Perasaan takut tersebut seharusnya menyebabkan saya menjauhi kemurkaan Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala yang dirangkumkan dengan perkataan takwa. Yang dikatakan takwa, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya bukan makna takut macam makna kita. Kita sebut takut macam kita takut kat rimau, kita semakin menjauhi rimau. Kita takut kat boya, kita menjauhi boya. Tetapi takut kepada Allah, semakin kita membawa diri kita kepada taqarrub ila Allah. Cuma yang dikatakan takut kepada Allah mesti ada 2 perkara ini. Ulama tauhid pun sebut, ulama fiqh pun sebut. Yang pertama, orang itu melaksanakan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suka. Yang tu pertama dikatakan takwa. Umpamanya tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan hadir ke majlis ilmu, makna Allah suka. Sebab majlis ilmu adalah taman-taman syurga, dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan ganjaran sangat lumayan. Beruntunglah. Yang kedua yang dikatakan takwa, iaitu kita menjauhi larangan Allah ataupun menjauhi perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala murka. Itu dia yang dikatakan takwa.
Baik, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan firman Allah, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun." Sesiapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya serta takut dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan, yang disebut al-faizun. Yang kita doa, Allahumma ja'al jam'ana haza, Allahumma ja'al jam'ana haza tu, sebelum jam'an haza tu kita doakan kepada Allah di dalam doa kita, Allahumma ja'alna minan najihin, Allahumma ja'alna minal faizin. Faizin makna kejayaan yang disebut sebagai faizin di dalam kalimah Arab. Di dunia dia berjaya, di akhirat dia berjaya. Itu yang disebut faizin. Baik, cuba kita tengok tuan-tuan dan puan-puan. Wa man yuti'illah, makna dia sesiapa pun, mabni lil majhul. Dia tidak khusus. Anybody, any person. Sama ada dia orang tu lelaki atau dia orang perempuan, sama ada dia orang kulit putih atau dia kulit hitam, sebab mabni lil majhul. Wa man yuti'illah, perkataan yuti'il, firman Allah dengan yuti'il, wa man perkataan firman Allah dengan menggunakan fi'il mudhari' ada dua makna di sini. Yang makna yang pertama, dalam keadaan yang continuous. Continuous ni dalam bahasa kita berterusan. Makna berterusan, mualat. Hari ni dia buat, esok dia buat, lusa dia buat, tulat dia buat, tunggin dia buat, tunggin buyung dia buat, tunggin buyung tu dia buat, semua continuous. Dia tidak boleh dalam masa tertentu saja. Yang ni makna dia yuti'il. Yang kedua, wa man yuti'il ini makna di dalam kedua ni, di dalam keadaan dia ada yang disebut sebagai ikhlas, bukan atas paksaan. Ini dikatakan dengan fi'il mudhari'. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ada fi'il itu ada membawa makna dia. Umpamanya kita tengok yang pertama, hari ni dia buat, esok lusa tulat tunggin dia tak buat, buyung tu pula dia buat. Yang tu tak mau. Sebab itu dalam budak-budak, anak-anak didik kita mengaji, tuan-tuan dan puan-puan, saya dipahamkan ramai cikgu-cikgu yang ada, kita ajak anak mengikut mata pelajaran, kaedah mata pelajaran yang tertentu. Di Malaysia ada 3 jenis kelompok mata pelajaran. Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Kelompok A, style pengajaran dia macam kelompok A. Kelompok B sama style kelompok B. Kelompok C, style dia kelompok C. Kalau kita ajak kelompok mata pelajaran A tapi kita ajak style C, na'udzubillah, tak boleh. Yang ni tuan-tuan dan puan-puan,
Maka di dalam suasana ini kita tengok kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, orang yang bertakwa kepada Allah dengan mengikuti perintah Allah dan perintah Rasulnya. Sebab itu dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada buku catatan, tulis hadis ini. Man ahabbani faqad ahabballah. Man ahabbani Man ahabbani faqad ahabballah. Man ahabbani faqad ahabballah. Di dalam satu hadis yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'ani faqad ata'allah. Man ata'ani faqad ata'allah. Cuba kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, dua hadis, dua matan ini yang terkandung di dalam yang ayat yang kita baca tadi, wa man yuti'illah wa rusulahu man ata'ani man ahabbani faqad ahabballah. Siapa-siapa pun yang menyintai aku. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa-siapa pun yang menyintai aku, sebenarnya orang itu menyintai Allah. Dan tengok dalam hadis yang lain, man ata'ani faqad ata'allah. Siapa-siapa pun yang mentaati aku, sebenarnya orang itu mentaati Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bawa satu contoh yang paling mudah. Sebaik saja baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun daripada Sidratul Muntaha pada malam Isra' dan Mi'raj, sebelum menjelang subuh baginda Rasulullah sampai, dan baginda Rasulullah elok sebaik saja sampai waktu subuh baginda Rasulullah semayang. Ketika itu sahabat-sahabat yang ada semua terpinga-pinga, tercengang-cengang tengok kelakuan baginda Rasulullah di dalam semayang, dan mereka pun tak tahu semayang tu lagu mana. Sebaik saja semua pakat duk lawan, tanya hang aku, kawan ni beralih kat kawan tu tanya. Macam itulah kawan tu. Sebaik saja baginda Rasulullah, tapi semua duk tunggu datang apa pula ni. Sebaik saja baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai, baginda Rasulullah bersabda, sallu kama ra'aitumu usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, jangan duk reka-reka kot lain. Apabila mai ilmu antropologi, ilmu antropologi ini tuan-tuan dan puan-puan, dia melihat apa dia yang orang buat. Cuba kita tengok tuan-tuan dan puan-puan. Allahu Akbar. Ilmu antropologi membahaskan
Ada tak amalan-amalan yang lain selain daripada semayang yang guna macam ni? Tak ada. Tabik lagu tu, babai lagu ni, Hitler lagu ni, lagu ni tangkap gambar. Tapi lagu ni tak ada, kecuali dalam semayang dan kecuali untuk mengagungkan kebesaran Allah. Maka jangan duk mereka-reka. Tuan-tuan dan puan-puan, oh begini saja, Allahu Akbar. Oh, mai pula kawan lain, Allahu Akbar, tangan kanan atas. Mai kawan lain pula tangan kiri di bawah. Tak boleh. Dia kena ada adab dia. Sebab sallu kama ra'aitumu usalli. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita tengok hal ini. Baik, kita sambung. Allah Subhanahu wa taala berfirman seterusnya dengan firman Allah, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kita tengok, sesungguhnya orang-orang yang takut. Yakhshaw ni, tuan-tuan dan puan-puan, takut kepada Allah. Perkataan yakhshaw, takut dengan melaksanakan yang Allah suruh. Yang tu dikatakan yakhshaw. Contohnya, umpamanya kita, tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu wa taala suruh kita dalam melaksanakan contoh-contoh kita di dalam masa kita hidup, paling-paling tidak kita laksanakan. Bertemu saja muka manusia lain, kita jumpa saja manusia lain, kita berilah salam. Tu, tuan-tuan dan puan-puan, termasuk yakhshaw. Sebab itu Sayyidina Umar bin Al-Khattab menggariskan, apabila nak menyebut salam, dia ada 6 rukun dia. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba tengok. Sayyidina Umar terang dulu lagi dah. Yang pertama, mesti face to face, mata bertentang mata. Kalau kita menghulurkan salam, umpamanya kita beri salam, Assalamualaikum, tetapi muka kita tengok ke langit, yang tu tidak tergolong di dalam prasyarat 6 tu. Ataupun kita bagi salam tapi kita tengok ke lain, tak mau. Tu yang pertama, syarat dia. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan kena ikut dia punya syarat ni. Yang kedua, pelet sikit. Yang kedua, tak sah kedua lah. Yang kedua, dengan senyuman yang terhias di wajah, dengan sekuntum senyuman yang terukir di bibir. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibtasimu fabtisamu sadaqah. Senyumlah kamu, kerana senyum itu sedekah. Ahli-ahli psikologi buat kajian, tuan-tuan dan puan-puan, semasa manusia senyum, manusia hanya menggunakan 17 urat saraf pada wajahnya. 17 ya. Tetapi masa dia merah padam muka dia, masa dia marah, masa dia panas baran, masa dia bengkang, masa dia nipis telinga, muka dia merah padam, maka dia menggunakan
37 urat saraf pada wajahnya. Tengok Islam bentuk ni tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apabila kita jumpa dengan kawan, jumpa dengan orang-orang lain, senyum, kita hanya menggunakan 17 urat saraf pada wajah. Sebab itu kata ahli psikologi ini, orang yang mudah melemparkan senyuman kepada orang lain, itulah rahsia awet mudanya. Cuba kita tengok kanak-kanak, kita tepuk tangan, senyum, kita pegang, angkat, anang-enang, cik anang-enang, gelak ngekek, kita petik jari, senyum. Cuba tengok mana ada wajah kanak-kanak nampak tua. Contoh tu. Yang tu hak contoh tu saya jalan lawak ya. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita tengok tu yang kedua. Yang ketiga, kalau tak mau senyum, mesti juga mukanya berbentuk dia mengimbat orang itu. Mengimbat ni kita kata macam ahlan wa sahlan, mengucapkan selamat datang kepada orang tu. Yang keempat, kata Sayyidina Umar, hulurkan tangan. Kita hulurkan tangan kepada orang tu. Yang kelima, kata Sayyidina Umar, jangan menarik tangan itu kecuali orang yang kita hulurkan itu telah merasakan kita rimah dengan tangan kita yang ada. Dan yang keenam, kata Sayyidina Umar, bertanya khabar. How are you? Ni hao ma? How do you do? Menandakan kita tanya apa khabar. 6 ini tuan-tuan dan puan-puan termasuk di dalam apa yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibtasimu pabtisamus sadaqah. Tetapi saya nak sebut, ni dengar elok-elok tuan-tuan dan puan-puan, sebab saya tak mau bagi Allah tanya saya. Perkataan salam, ketika mana kita nak bagi salam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, assalam qabla al-kalam, bagi salam sebelum bercakap. Kalau tuan-tuan dan puan-puan hak yang duk ada ramai-ramai ni, ikutlah orang nak minta bercakap waktu-waktu lah ni, jangan duk pi sebut perkataan nu, perkataan ni yang berbahagia. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis yang berusaha sekian, yang setia sekian, yang berbahagia sekian, sampai kepada muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, kemudian baru beri salam. Kata ulama, salam itu tidak wajib dijawab. Sebab assalam qabla kalam, kecuali kalau kita baca macam saya baca tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baru bagi salam. Sebab a'udzubillah dengan bismillah itu bukan kata-kata, itu doa daripada Allah untuk kita. Sebab itu kena cermat. Yang kedua, jangan duk sebut lagi, tidak dituntut sebut ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada orang yang menyebut ta'ala dalam salam, tidak disebut, tidak dituntut sebut ta'ala. Sebut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga,
kena berhati-hati. Kalau yang kita nak memberi salam itu bukan ahlinya, jangan panjang. Kalau kita biasa jumpa orang tu, dia bagi salam dan dia jawab salam, Waalaikumsalam. Kita dah biasa dengar dia bagi jawapan salam dia, Waalaikumsalam. Kalau begitulah orangnya, maka tidak dituntut kita memberi salam panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba kawan tu jawab, Waalaikumsalam. Kalau kita tahu orang itu begitu jawapannya, maka kita juga kena pendek. Sebab salam mesti dijawab lebih panjang daripada orang yang memberi salam atau sama kadarnya. Ni tuan-tuan dan puan-puan cuba tengok. Dan satu lagi kita nak bagi tahu adab-adab dia. Tengok kawan duk tengah makan, jangan bagi salam. Kecuali kalau kita tak nampak dia duduk atas rumah, kita bagi salam, kita tak nampak dia makan tak nak makan, yang tu lain. Tapi kita tengok kawan tu duduk makan dengan roti canai apa semua, kita pun bagi salam. Kawan duduk tengah duduk tarik dengan nasi lemak, kita bagi salam, bersembuk nasi lemak dia. Tu adab dia kena jaga. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung lagi. Yang ni yang dikatakan yakhshaw. Tuan-tuan dan puan-puan, rabbahum bil ghaib, yang tidak nampak oleh mereka. Bil ghaib ini makna dia Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak nampak Allah Subhanahu Wa Taala, tapi sebenarnya Allah nampak kita. Dan mereka itulah orang yang diampunkan maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang itulah yang mendapat ajrun kabir, keampunan dan pahala yang besar. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak mengajak diri saya dan kita bersama supaya kita mendapat keampunan Allah. Paling-paling tidak, tuan-tuan dan puan-puan, paling-paling tidak, termasuklah diri saya, kita rajin-rajinlah memohon keampunan Allah. Kata seorang ahli sufi yang bernama Syekh As-Sazili rahimahullah, tidak sesempurnanya seseorang manusia itu, sekalipun dia sebagai ahli abid, jika tidurnya tidak memohon keampunan Allah sebelumnya. Tu dia tuan-tuan dan puan-puan. Dan orang yang jaga daripada tidurnya tidak menyebut, paling ringkasnya alhamdulillah, maka itu orang yang paling lekeh dan tidak sempurna walaupun ahli abid. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, termasuk diri saya, kita sebelum nak tidur, sebelum kita nak pejam mata, paling-paling tidak astaghfirullahalazim. Paling-paling lekeh, bacalah sama banyak dengan Rasulullah. Rasulullah sehari semalam baca istighfar 70 kali. Rasulullah dijamin oleh Allah syurga, dan Rasulullah orang yang maksum, terpelihara dari dosa besar, dosa kecil.
Itu pun baginda Rasulullah beristighfar, memohon kepada Allah sehari semalam 70 kali. Mari kita tengok diri kita yang berselekeh dengan noda dan dosa. Berapa kali yang kita sebut? Yang kita ada sebut itu pun kadang-kadang dah imam sebut, kita pun sebutlah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Imam sebut lagu tu, kita pun sebutlah. Tapi masa kita munfaridan, masa kita alone, tak ada. Paling-paling tidak, tuan-tuan dan puan-puan, balik sekali lagi, cuba ambil istighfar Nabi Adam alaihissalam. Elok habis dah tengah malam dah sikit nak lena, baharui wuduk, mayang sunat 2 rakaat. Elok habis mayang sunat, kita sebut Astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dengan suasana yang gelap gulita, dan paling elok suramkan cahaya, bagi cahaya samar-samar. Dan paling elok kita carilah di tempat yang jarang-jarang orang sampai pi, di atas rumah kita tu. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan belum sampai 20 kali apabila kita sebut Astaghfirullah innallaha ghafurur rahim, keluarnya suara daripada rongga dada yang kosong, dan suara kita tu dibungkus oleh kegelapan malam, dengan tulang kulit kita yang sejuk sebab dibaharui oleh wuduk. Sejuknya menggigit-gigit sampai ke tulang hitam. Suara kita tadi dipantun balik oleh kegelapan malam, diketuk balik gegenang ke telinga kita, baru kita rasa kerdilnya kita dengan kebesaran Allah. Astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan-puan, baru kita rasa gementarnya kita dengan kebesaran Allah. Yang kita doa ada buka lagu tu, tengah malam sikit, duduk seorang-seorang, dia main berkolin. Bila kelak daku terkenang, hak tu ada. Bila kelak daku terkenang, ku tatap bintang di malam kelam. Bila tak sanggup daku berenang, ku relakan diri hanyut tenggelam. Jika terdengar suara azan, bergema sayup menjelang pagi, dalam irama ku kirim pesan sebagai tanda aku dah pergi. Tu ada yang istighfar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan balik buat malam ni, baru nampak kita tu kerdil dengan kebesaran Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, air jatuh yak mata, berlenang. Baik, kita sambung. Maghfirah Allah Subhanahu wa taala, keampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan, tuan-tuan dan puan-puan, dan Allah akan berikan kepada orang itu ajrun kabir. Ajrun ini
ulama-ulama fiqh menyebut pahala, tetapi ulama-ulama tauhid menyebut ajrun bukan hanya pahala, tetapi termasuk rahmat Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, ulama tauhid sebut ajrun itu selain daripada pahala, termasuk rahmat Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok. Baik, kita sambung kepada yang ke-14. Yang dikatakan kita beriman kepada Allah, yang kita kata sebagai menganut agama Islam, saya mestilah senantiasa mengingati Allah dan berzikir dengan menyebut namanya, menjadikan diam saya itu adalah dalam keadaan berfikir, dan apabila bercakap adalah kerana berzikir. Ini adalah kerana mengingati Allah itu merupakan ubat penawar yang paling mujarab untuk jiwa dan senjata paling ampuh untuk manusia hadapi serangan-serangan zaman ini. Pancaroba kehidupan serta asam garamnya, inilah penawar yang sangat diperlukan oleh manusia zaman ini. Sungguh benar peringatan Allah yang menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Allazina amanu wa tatma'innul qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hati mereka menjadi tenteram dengan mengingati Allah. Ingatlah hanya dengan mengingati Allah, hati menjadi tenteram. Tuan-tuan dan puan-puan, perkara yang ke-14 ini, dia punya ringkasan dia ataupun main point dia. Hendaklah kita sentiasa mengingati Allah dalam bentuk apa sekalipun, dalam bentuk suasana apa sekalipun, dan sama ada di mana dan bila-bila sekalipun. Itu dia yang dikatakan mengingati Allah. Dan mengingati Allah ni, tuan-tuan dan puan-puan, menenangkan jiwa. Sebab itu apabila rukun iman yang ke-6, kita kembali kepada qada dan qadar. Kita buat macam-macam, kita buat usaha, tiba-tiba tak jadi juga apa yang kita usaha. Baru kita kembali kepada Allah, yang ni sudah suratan takdir aku. Kita kembali kepada suratan takdir. Dan orang yang mengingati Allah, Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan dan puan-puan, kata pujangga. Ni pujangga kata. Saya nukilkan kata-kata pujangga ini yang saya baca daripada sebuah buku yang dicetak tahun 1967. Buku ni tak ada dah. Saya pun tak tahu siapa pinjam. Kata pujangga, jika kamu berikan hatimu pada kekasih, dia akan menghancurkan. Tetapi berilah hatimu kepada Allah, berilah hatimu yang hancur itu kepada Allah, nescaya Allah sembuhkan. Sebagaimana janji Allah, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Jika kamu menyintai aku, aku lebih menyintai kamu. Ini jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita tengok, tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf cakap, kita sendiri kadang-kadang kita berletakkan harapan yang cukup tinggi kepada manusia, tetapi kita tak tahu bahawa manusia itu setakat mana pemberian dan setakat mana dia nak balas balik. Bukan main kita tengok, tuan-tuan dan puan-puan, bersumpah setia ni bukan main. Andainya diberi emas permata, aku pilih senyumanmu. Tu dia
dalam ribuan bintang yang berkerdipan, kaulah kejora. Bagilah hati kepada kawan tu. Bukan main. Duk masuk perpustakaan, buka buku, baca, tapi yang baca yang keluar bukan isi buku. Ku bentangkan perasaanku padamu, ambillah dinda untuk jadi suntingan. Ku persembahkan jiwa dan raga hanya untukmu sayang. Bukan main. Jika kamu berikan hatimu pada kekasih, dia akan menghancurkan. Tetapi berilah hatimu yang hancur itu kepada Allah, nescaya Allah sembuhkan, sebagaimana janji Allah, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Sebab itu dituntut untuk kita mengingati Allah, bahawa Allah akan mengingati kita. Ketika kita senang, kita mengingati Allah. Ketika kita payah, Allah akan mengingati kita. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita tengok, sangat baik untuk kita. Baik, kita sambung. Sebagai ubat, dan orang yang berfikir, apabila dia bercakap, dia berfikir, dan apabila dia berfikir, dia bercakap. Dan berfikirnya itu, dia bercakapnya itu sebagai dia berfikir. Jangan pakai hentam kelului, hentam kromo. Sebab itu orang yang kata-kata, tuan-tuan dan puan-puan, kata pepatah Arab, innal kalam la fil fuad wa ju'ila lisan la fil fuad dalila. Percakapan itu, percakapan manusia lahir daripada hati, dan Allah ciptakan lidah sebagai dalil kepada hati. Sebab itu kata pujangga Mesir, Khuliqta hurran kataifin nasim. Kamu dijadikan oleh Allah dalam keadaan yang bebas, seperti angin yang bertiup. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba tengok perbandingannya. Seperti angin yang bertiup. Jika angin itu melewati tempat yang berbau harum, pasti angin itu berbau harum. Tetapi jika angin itu melewati tempat yang berbau busuk, pasti angin itu berbau busuk. Begitu juga dengan ungkapan kita. Coba itu tuan-tuan dan puan-puan, di dalam satu hadis lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yasmut yaslam, wa man yaqulil khaira yaghnam, wa man yaqulil syarra yandam. Siapa yang senyap, dia selamat. Senyap dalam bentuk dia berfikir. Dan sesiapa yang berkata baik, dia terpuji. Dan sesiapa yang berkata buruk, orang itu dikeji. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita tengok. Baik itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dalam satu hadis yang pendek, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi zatillah. Berfikirlah kamu dengan apa yang Allah beri, Allah jadikan, tetapi jangan kamu berfikir tentang zat Allah. Na'udzubillah, dia akan jadi wa'ilah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita berzikir, apabila kita bercakap, seperti kita berzikir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ungkaplah kata-kata yang baik untuk kita sebagai penawar kepada jiwa kita. Tengok tuan-tuan dan puan-puan,
Apatah lagi dalam keadaan kehidupan kita yang penuh dengan pancaroba ni, tuan-tuan dan puan-puan, dan segala asam garam hidup. Baik, kita sambung tuan-tuan dan puan-puan. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, yang kita tengok, wa man yakhshu an zikri rahman nuqawwid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Dalam ayat yang lain, wa innahum la yasuddunahum an sabilillah anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Cuba kita tengok artinya. Barang siapa yang berpaling daripada pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, yaitu melalui Al-Quran, kami akan adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka syaitan itulah yang menjadikan teman yang selalu menyertainya, dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu benar-benar menghalangi mereka daripada jalan yang benar, dan mereka menyangka bahawa mereka mendapat petunjuk. Syaitan ini, tuan-tuan dan puan-puan, di dalam surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Hendaklah kamu bersiap siaga dengan kekuatan dan tentera berkuda, supaya dengan keadaan persiapan itu menakutkan, turhibu nabihi aduwallah, menakutkan musuh-musuh kamu dan musuh-musuh Allah. Perkataan firman Allah turhibu nabihi dalam bahasa Arab, pertama makna dia, tengok tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu wa taala mencabut rasa nak lawan pihak musuh. Allah cabut turhibu nabihi. Dan yang kedua, perkataan turhibu nabihi, Allah Subhanahu wa taala menanamkan rasa gerun pihak musuh, tetapi dia kena prasyarat dia dulu, wa a'iddu lahum masata'tum. Tapi kalau kita tak buat persiapan apa, kita pun tolak dengan lidah pun rebah, berjalan celepete, siapa nak takut? Siapa nak heran? Tuan-tuan dan puan-puan, cuba balik kita sama-sama. Sebab itu, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin, dengan kekuatan. Apa dia kekuatan kita? Bukan badan berketul-ketul. Kok nu lah, kok ni lah, kadang sekali tampak nyamuk. Buat apa? Badan yang berketul-ketul itu untuk akak kali masuk di dalam kubur, cacing gelap besar. Alhamdulillah. Syoknya kita. Tuan-tuan dan puan-puan, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin, kekuatan spiritual itu yang utama. Kalau tekat kekuatan, hangkat kau nu, hangkat kau ni, masa hangkat kamim, badan semua ketul-ketul naik ke atas, elok letak besi, hak berketul turun ke bawah. Dia nak buat kat mana? Angkat baru naik pula.
Tu jadi masalah. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu dalam kajian orang Jepun, ni orang Jepun buat kajian, tuan-tuan dan puan-puan, Jepun ni pun dia buat kajian, syok agak tengok. Dia kata umat Islam, orang Islam, dia kata kalau sehari semalam orang Islam mengerjakan sembahyang 5 waktu cukup, dan 12 waktu 12 rakaat sembahyang rawatib sudah cukup untuk kesihatan dirinya. Orang itu tidak akan ada darahnya akan dimasuki dengan kolesterol. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita tengok orang Jepun dia buat kajian. Satu lagi orang Jepun buat kajian. Orang Jepun ni pun dia buat kaji, walaupun dia kata kenapa orang Islam diperintahkan sujud dalam sembahyang. Tuan-tuan dan puan-puan dengar ni, orang Jepun buat kajian. Orang Perancis mai buat kajian juga di Malaysia ni. Sekejap saya dapat hak orang Perancis ni, hak Jepun dulu. Dia kata apabila semasa kita sujud, tuan-tuan dan puan-puan, tidak dibenarkan dahi kita berlapis, tidak ada menghalang daripada dahi. Tengok tuan-tuan dan puan-puan, dia kaji sampai teratur segala derita, segala kerunsingan pikirannya apabila diletakkan di atas bumi, magnet daripada bumi menarik keluar segala derita-derita yang menghimpit hidup dia. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu apabila kita dirundung malang, kita dihimpit oleh kemelut-kemelut hidup, sujudlah kepada Allah. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Tengok tuan-tuan dan puan-puan, ini orang kaji. Mai orang Perancis, tadi orang Perancis pula. Yang ni kena potong, ni Perancis dia marah. Dia mai buat kajian, kebetulan kena kajian dia dalam bulan Ramadan. Dia bukan tahu bulan Ramadan bila. Dia mai kajian kemiskinan orang Melayu. Mai dalam bulan Ramadan, pukul 4 pagi bangkit, duk reyuh rendah masak. Dia pun buat keluar dalam kajian dia, orang Melayu miskin kerana banyak makan. Sampai pukul 4 pagi pun bangkit makan lagi. Dia bukan tahu sahur tu apa dia. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung hak ni. Seronok juga. Dulu saya pernah orang Perancis buat kajian. Salah satu lagi dia buat kajian ini, tuan-tuan, hak rakam yang ni padam lah. Saya baca dalam tahun 1972. Orang Melayu yang paling banyak, paling ramai makan asam rian. Tuan-tuan dan perempuan, ini tahun 1972. Kemudian dia hurai pula, selalunya yang kita duk makan asam derian, adakah derian yang elok kita buat asam? Derian yang bekas ulat, derian yang masam, derian yang buang buruk, itu yang kita buat asam. Ulat pun dia tengok kita makan bekas dia, dia pun geli. Cuba tengok ulat. Elok-elok kita kupas-kupas derian, elok-elok kupas ulat, bangkit senam robik. Ulat ni gedi. Lepas tu dia tengok pula kita ambil bekas dia, dia geli. Dia pun gedi buat gitu. Lepas tu dia berjalan pi jumpa kawan dia. Cuba tengok kelaku dia. Dia jumpa kawan dia, dia sengap. Elok sengap beberapa second, dengan kawan-kawan dia pun geli juga. Dua-dua sekali geli. Dia bisik kat kawan dia, cuba tengok. Orang Melayu makan bekas-bekas hak kita. Ulat dua-dua geli-geli. Ni
Yang tu bukan orang Perancis tu, satu tu saya lah. Tambah yang Perancis tadi. Ada lagi tuan-tuan puan, bila-bila nanti saya habaq lagi. Sonok juga. Orang Perancis ni kadang-kadang dia pun bodoh juga. Ada ke pula berlagu pasal makan banyak. Saya makan kerap sampai pukul 4 pagi pun makan. Baik, kita sambung balik kita. Dr. Brill sendiri mengakui kenyataan ini dengan menegaskan, sesungguhnya orang-orang yang berpegang teguh dengan agama, ia tidak akan dihinggapi penyakit jiwa. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu saya pernah sebut, tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita pegang kuat, pegang teguh, dan paling-paling kita ada wirid-wirid kita. Macam saya sebut 3 bulan yang lalu, apabila kita bersama-sama dengan imam, kita wirid, paling-paling tidak, tuan-tuan dan puan-puan, kita sebut, tadi imam kita sebut, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Imam kita sebut tadi 10 kali. Wirid, tuan-tuan dan puan-puan, wirid-wirid ni paling-paling tidak, bacalah ayat kursi Waqaf 9. Waqaf 9 itu saja sudah tidak diingini oleh syaitan. Tuan-tuan dan puan-puan, Waqaf 9 itu, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tentu satu wakaf. Balik lagi tengok di dalam Al-Quran, ada yang hak jim, ada yang sad lam, ada kena berhenti. Dan yang ke-8, wala ya'uduhu hifdhuhuma, tentu satu berhenti. Tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah, tabarakallah. Saya 3 malam yang lalu saya membaca Imam Nawawi sebut, sehingga Imam Nawawi menyebut la yatruk, la tatruk, jangan sama sekali kamu tinggal. La tatruk, jangan sama sekali kamu tinggal. Apa dia? Satu daripadanya yang kita baca ayat kursi Waqaf 9. Satu lagi, dia ada beberapa belah dia saya nak sebut, tuan-tuan dan puan-puan. Satu lagi, sebelum nak tidur, bacalah Yasin ayat 1 sampai ayat 9. Kita ambil daripada Yasin tu, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, sampai ayat 9. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'ashaynahum fahum la yubsirun. Imam Nawawi kata la tatruk, jangan sama sekali kamu tinggal. Yang ketiga, Imam Nawawi sebut juga, tuan-tuan dan puan-puan, yang ni selalu saya sebut, kita berwirid selepas semayang, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Bacalah 10 kali, tuan-tuan dan puan-puan. Imam Nawawi sebut la tatruk, jangan kamu tinggal. Imam Nawawi sebut pula yang keempat, jangan kamu tinggal dalam wirid-wirid kamu, terutama sekali waktu maghrib. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih
والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Sampai panjang lah, sampai panjang jugalah saya sebut hari tu, sampai tak mana tu, sampai tahun tu, sempat saya sebut 3 bulan yang lalu. La tatruk, jangan sama sekali tinggal. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung balik. Orang yang teguh, dia tidak akan dihinggapi penyakit jiwa. 3 hari yang lalu saya bercakap di Perlis, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala macam mensyariatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Rasulullah tidak pernah tinggal. Apabila baginda Rasulullah berdoa, baginda minta lindung daripada 8 penyakit jiwa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku minta perlindungan daripadamu daripada ham ni bersangkut dengan otak, hazan bersangkut dengan hati. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau pikiran runsing, hati yang berduka cita, Allah Subhanahu Wa Taala tidak khadarkan bahagia kepada kita. Dan dalam huraian-huraiannya, tuan-tuan dan puan-puan, 1 daripada 8 jenis penyakit ini ada. Jangan 8, 1 saja. Allah qadakan kepada kita 3 penyakit lain lagi secara automatically. 1 saja tak ada, maka 3 penyakit ini ada. 2 penyakit itu mai kepada kita. Daripada 8 tu dia mai 2. 3 penyakit tadi bertambah gawat. 3 tak mai, 3 pula mai kepada hidup kita. 3 penyakit tadi bertambah kronik. Bagaimana kalau 8-8-nya? Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, baginda Rasulullah sendiri minta Allah jauhkan daripada penyakit-penyakit ini. Hari ini saya nak sebut 3 penyakit ini dulu. 3 penyakit yang automatically ni. Yang pertama, Allah qadakan kepada orang itu umur yang panjang, tetapi umur yang panjang itu tidak mengandungi berkat. Tuan-tuan dan puan-puan, tu yang pertama. Yang kedua, Allah qadakan kepada orang itu, orang yang paling hampir dalam hidupnya, orang itulah yang meremuk redamkan hatinya. Yang ketiga, Allah qadakan kepada orang itu hati yang gundah gulana. Tuan-tuan dan puan-puan, 3 penyakit ini dia kuih duk bertambah, kuih bertambah. Nauzubillah. Sebab itu, walaupun kita berada di dalam rumah yang terbeleduh besarnya, kadang-kadang kita memiliki sawah ladang yang saujana mata memandang, kadang-kadang kita memandu kereta yang menjalar lebarnya, tapi mulut kita tidak mampu menggorakkan senyuman. Muka kita senantiasa suram dan muram. Kita terasa
Nasi yang kita kunyah terasa berpasir. Air yang kita teguk terasa beracun. Angin yang bertiup kita bagaikan mendendangkan lagu-lagu duka nestapa. Awan yang berarak bagaikan nak menimpa hidup kita. Sebab di dalam jiwa kita, kita tidak tenang. Allah rampas. Tuan-tuan dan puan-puan, tak sehebatlah. Na'udzubillah. Cuba kita tengok. Kita tengok kita ni tuan-tuan dan puan-puan, usia-usia kita. Macam saya ni, dunia dah kata pi, kubur dah kata mai. Apalah yang ada, tuan-tuan dan puan-puan? Apalah bekalan yang saya nak bawa berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Tuan-tuan dan puan-puan, apa dia yang saya nak bawa? Eleh. Na'udzubillah, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tengok. Yang kedua, kita tengok orang yang hampir dalam hidup kita. Orang itulah yang meremuk redamkan hati kita. Masa tuan-tuan dulu, muda remaja dulu, bukan main. Itu kasih yang ku kenalkan, sudah terikat di dalam hati. Adik bukan, saudara bukan, tapi kasih kerana budi. Bukan main. Walaupun engkau di lautan api, aku nak ikut turut bersama. Agar besar di dalam hati, hendak mati bersama-sama. Tapi berapa orang yang sanggup mati bersama? Tuan-tuan dan puan-puan, orang yang paling hampir dalam hidup kita, orang itu yang meremuk redamkan hati kita. Datangmu tanpa ku undang, pergimu tanpa ku larang, pintu terbuka lapang, keluar sebelum ku tendang. Tu dia, tuan-tuan dan puan-puan. Ini dia, tuan-tuan dan puan-puan. Tengok. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, manakala seorang lagi pakar jiwa, Dr. Real Krianji, pula menyatakan, sebenarnya para doktor penyakit jiwa menyedari bahawa keimanan yang kukuh dan pegangan yang teguh terhadap ajaran agama oleh seseorang adalah satu jaminan untuk menyembuhkan mereka daripada penyakit gelisah, penyakit tegang perasaan, dan penyakit-penyakit saraf yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita tengok, tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok orang tengah-tengah dia duk meracau kat ni, meracau kat ni. Cuba kita sebut, cuba mengucap elok-elok, dia mengucap, barulah rasa lega. Tengok tuan-tuan dan puan-puan, apabila tengah kawan tu duk kok ni, cuba kita baca Bismillahirrahmanirrahim, tempit Allahu Akbar 3 kali, sepak. Aku duduk tang mana awak tahu ni? Dia mula sedap. Nak pergi lagi, sepak pergi kuat sikit, lagi cepat sedap. Tuan-tuan dan puan-puan, ini untuk kita menjebakkan penyakit-penyakit kita tadi. Oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, dia akan kuat ingatan dan fizikal dia kuat. Salah satu daripadanya, ini orang tua bagi tahu, selepas ambil ayat semayang, yang ni dalam rekod padam lah ni. Ni saya bagi hak untuk yang hadir ya. Selepas ambil ayat semayang,
Kalau tak mau ambil ayat semayang pun ambillah wuduk. Elok kita ambil daripada paip lah. Kalau dalam kolah kot lah kita tak gamak kan. Ambil daripada paip. Elok habis dah basuh kaki, tak ada yang minum seteguk. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, penawar yang sangat mujarab Allah bagi. Walaupun usianya ratusan tahun, InsyaAllah tidak bongkok. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba tengok Korah. Dia tak ambil lagu tu, sebab tu badan dia bongkok. Contoh Korah. Baik, kita sambung tuan-tuan dan puan-puan. Tok guru saya, ada satu tok guru saya ni, dia cukup marah dengan Korah. Satu hari dia ajak tentang tawaf. Saya ni dia antara yang duduk dekat lah. Lepas tu saya tanya, apa tuan guru, boleh tak kita masa tawaf naik kenderaan? Meli. Dia panggil saya Meli. Bukan dekat kenderaan, nak naik Korah pun boleh. Dia dengan Korah cukup marah. Saya pun duk bayang naik tawaf ni pakai Korah, bila nak habis 7 round ni. Korah pun duk perhati, kok ni orang main masuk kepala dia. Pakai tak berjalan, pakai tak habis. Saya duk bayang-bayang tu, saya gelak dalam perut. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung kepada doktor jiwa ni. Doktor jiwa ni pun dia apa sebenarnya, sebab itu apabila dia kaji, akhirnya berapa banyak mereka sendiri memeluk agama Islam. Contohnya yang selalu saya sebut, nama dia Moritori, seorang profesor kanak-kanak berbangsa Jerman. Nama dia Moritori. Jerman ini dia banyak rin. Moritori sebutan dia. 25 tahun buat kajian tentang kanak-kanak, dan di rumah dia ada dengan makmal kajian. Elok dia buat kaji punya kaji, maka diketemukan kajiannya bahawa indera manusia yang paling beroperasi ialah pendengaran. Nombor 2 yang beroperasi ialah penglihatan. Nombor 3 yang beroperasi baru kecerdikan. Dia punya kajian, telinga dulu berfungsi, lepas tu baru main mata, lepas tu baru main cerdik. Satu hari orang depa ni, orang barat, dia baca Quran, dia bukan baca macam kita. Dia pegang sampai tang mana dia buka, dia baca. Kebetulan tuan-tuan dan puan-puan, 25 tahun dia buat kajian. Satu petang dia pun baca tengok kebetulan terjemahan itu betul-betul dengan surah Sajdah. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Tapi dia tak baca lah ayat tu, dia baca terjemah. Elok-elok dia baca terjemahan tuan-tuan dan puan-puan. Aku buat kajian 25 tahun, sama seperti Al-Quran ini sebut, pendengaran, penglihatan, cerdik. Sedangkan Nabi Muhammad orang yang terkenal dengan buta huruf, bermakna Al-Quran ini bukan daripada Muhammad. Tuan-tuan dan puan, akhirnya Moritori memeluk agama Islam. Tuan-tuan dan puan, dia sebab itu 3 malam yang lalu saya berjumpa dengan sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Diminta apabila lahirnya saja anak kecil, azankan kepadanya, sebab pendengarannya sudah berfungsi. Tak payah pergi duk tunjuk, cik ni Quran cik nanti cik besar nanti cik baca. Tak payah. Gendang telinga dia diketuk dulu dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan kalimah-kalimah Allah. Disuruh oleh Rasulullah, telinga kanan diazankan, telinga kiri diqamatkan. Maka anak itu terpelihara daripada kharin. Tuan-tuan dan puan-puan, telinga dah mula berfungsi. Dan kajian telah dilaksanakan. Sebab itu kalau orang yang ada telinga tapi telinga yang mendengar, orang yang ada mata tapi mata yang menatap, baru orang tu mai cerdik. Tapi kalau ada telinga, telinga macam telinga kuali, ada mata macam mata nenas, dia tak mai cerdik. Sebab itu orang ingatkan, bila merenung bintang di langit, jangan dihina rumput yang dipijak. Perkataan renung bukan tajam mata tengok, otak sama-sama turun. Bila merenung bintang di langit, jangan menghina rumput yang dipijak. Justru kerana gelapnya malam, makanya bintang bersinar terang. Lantaran gelap malam itulah nampak kerdipan-kerdipan bintang. Dalam hidup Allah jadikan susah dan senang silih berganti. Pada yang tabah Allah janjikan kemenangan pasti dicapai. Dalam hidup Allah jadikan kita susah dan senang. Pada orang yang jiwanya tabah, Allah janjikan kemenangannya. Tak di dunia, di hari akhirat Allah janjikan. Sebab tengok tuan-tuan apa? Sebab itu orang yang jiwanya tabah, patah sangkap, patah sayap bertungkatkan paruh, patah dayung dengan kelingking kudayung juga. Sebab jiwa dia besar. Tuan-tuan dan perempuan, kita berhenti dulu setakat tu, sebab dah patah sayap dah. Kita akan sampai nanti kepada yang ke-15. Wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa azimi sultanik. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'anil azim. Allahumma alif bainana kama allaftal arbil ma. Allahumma ajma' bainana kama ajma'ta baina Harun wa Ibrahim. Allahumma ajma' bainana kama ajma'ta baina Jibril wa Mikail. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين. اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم اجعلنا من التوابين، اللهم اجعلنا من المتطهرين، اللهم اجعلنا من المصلين، اللهم اجعلنا من الناجحين، اللهم اجعلنا من الفائزين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم، تقبل يا كريم.